Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Masih lagi kita dalam bab 4 Matematik Pengguna Percukaian. Standard pembelajaran mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Jadi kita masuk pada topik yang seterusnya. Bagaimanakah mengira cukai jalan? Buku teks muka surat 111. Okey, hari ini sudah belajar pasal cukai jalan. Semua kenderaan bermotor perlu apa? Perlu membayar cukai jalan. Okey. So, cukai jalan ini, apa tu cukai jalan? Cukai jalan ni yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Makin tinggi kapasiti enjin, makin tinggilah cukai jalan bagi kenderaan itu. Okey, tengok contoh 6 ni ada di muka surat 111. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan di Sarawak. Okey, dia bagi ni. Kapasiti enjin 151cc hingga 200cc berapa ringgit. Kadar asas dia kena bayar. Okey, Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikal dia. Okey, kita kena tengok. Kapasiti enjin Encik Chong ialah 260cc. Di mana dia punya kedudukan dia? Di antara 250cc hingga 500cc. So, dia kena bayar RM30 untuk kadar asas. Jadi, hitung cukai dia macam mana nak kira? Nah, tak payah kira, tak payah darab. Terus sejak kamu dapat jawapan dia ialah RM30. Okey, senang saja kan? Kalau cukai jalan tak ada masalah cikgu rasa. Teruskan, okey. Ini ialah contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Ini di Semenanjung Malaysia. Sudah bagi. Okey, kalau 1601cc hingga 1800cc, kena kadar asal dia RM200 tambah RM40 sen setiap cc melebihi 1600cc. Kalau lebih 1600cc, kena tambah 40 sen. Minin pula kalau lebih 1800cc, kena tambah 50 sen setiap cc. Okey, Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Okey, tengok dulu. Kereta yang pertama ialah 859cc. Tengoklah di kapasiti enjin ini, dia ialah di bawah 1000cc. Jadi, kadar asas dia RM20. Jadi, dia bayar RM20 sajalah untuk kereta cukai jalan kereta dia yang 859cc itu. Okey, kereta kedua dia 1997cc. Dia di kategori yang mana? Yang paling bawah ni kan. Di antara 1801cc hingga 2000cc. So, kadar asas dia ialah RM280. Jadi, RM280 untuk 1800. So, dia kena tolak lagi baki dia. Berapa lagi baki cc dia yang tinggal? 1997 tolak dengan 1800. Darab dengan 50 sen. Kenapa darab 50 sen? Sebab ikut kadar di sini. Kadar progresif. 50 sen kena tambah setiap cc. Sebab tu dia darab. 1 cc tambah 50 sen. Kalau dia baki dia ada berapa cc lagi? Okey ni. Baki dia ada 197 cc lagi. Darab dengan 50 sen. Dapat RM98.50. Baru tambah dengan RM280 yang kadar asas itu dapat ada. Jadi dia kena bayar cukai RM378.50 untuk kereta dia yang kedua. Okey, seterusnya. Bagaimanakah mengira cukai pintu? Masih lagi muka surat 112. 112 sebelah dia. Tengok. Bagaimana pula nak mengira cukai pintu? Okey, kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Okey, apa itu nilai tahunan?
Nah, nilai tahunan ni apa? Okay, apa itu nilai tahunan? Kita tengok dalam buku teks pun ada ni. Okay. Okay, nilai tahunan ialah sama dengan anggaran sewa bulanan darab dengan 12 bulan. Okay. Jadi macam mana nak kira cukai pintu? Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Kadar cukai pintu ni ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Bukan kita suka-suka. Darab dengan nilai tahunan, iaitu anggaran sewa bulanan darab dengan 12 bulan. Jadi nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperolehi dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Okay, contoh 8. Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subang Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subang Jaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580. Kita tahu sudah ini nilai tahunan dia sudah bagi yang setahun punya terus. Dan kadar cukai pintu ialah 5%. Maksudnya kadar cukai pintu ni adalah 5% daripada nilai tahunan ni. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setiap setengah tahun. Dia mahu untuk setiap setengah tahun macam mana nak buat. Ada rumus tadi kan. Jumlah cukai pintu sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Dia sudah bagi kadar cukai pintu 5%. Darab dengan nilai tahunan dia 6580 dapatlah RM329 setahun. Tapi soalan dia nak setiap setengah tahun. Jadi kalau setiap setengah tahun kamu kena bahagilah yang nilai setahun itu dengan 2. Jadi dapat RM164.50 setiap setengah tahun yang Mariani perlu bayar. Okey, bagaimanakah mengira cukai tanah pula? Buku teks muka 112. Macam mana nak kira cukai tanah? Okey, kadar cukai tanah pula ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit. Keluasan atas jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Kita tengok rumus dia. Okey. Jadi jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Kadar ini siapa bagi? Ditetapkan oleh kerajaan negeri. Okey, jadi contoh 9. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid pada setiap tahun. So, dia punya rumus, jumlah cukai tanah sama dengan kadar cukai tanah. Ni ada kadar sudah bagi ni kan, 43 sen ni darab dengan keluasan tanah. Jadi dia kena bayar RM55.90 setahun. Okey. Yang terakhir, bagaimanakah mengira cukai jualan dan perkhidmatan? Buku teks muka surat 113. Okey. Kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Cukai perkhidmatan bagi setiap kad kredit ialah RM25 setahun. Ni untuk pemegang kad kredit ya. Okey, contoh. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Jadi cukai perkhidmatan sama dengan 240 darab 2 darab 6%. So jawapan dia ialah RM28.80. Okay, senang saja ni kan. Kenapa darab 2 ini? Sebab dia menginap selama 2 malam. So tu darab 2. Kenapa darab 6%? 6% ini ialah kadar cukai jualan dia. 6%. Itu cukai perkhidmatan. Kalau perkhidmatan, kadar cukai dia ialah 6%.
Okey. Okey, buat latihan diri 4.1C. Soalan 6 hingga 9, buku teks muka surat 114 hingga 115. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi.